Pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan cemar yang dialirkan secara terus ataupun tidak terus ke dalam air. Ini menyebabkan air tersebut tidak dapat digunakan dalam kehidupan seharian manusia serta memberi kesan terhadap komuniti biotik terutamanya. Malah, kualiti air menjadi berkurang disebabkan oleh kehadiran bahan cemar tersebut iaitu seperti toksik, sampah sarap serta sisa-sisa daripada industri. Tahukah anda terdapat dua jenis pencemaran air, iaitu pencemaran secara langsung dan pencemaran secara tidak langsung. Bagi pencemaran secara langsung, ianya adalah pembuangan efluen daripada kilang dan pengeluaran cecair daripada penepisan yang disalurkan terus ke dalam air. Seterusnya, bagi pencemaran secara tidak langsung, ianya adalah bahan cemar yang memasuki saluran air bawah tanah yang disalurkan terus ke dalam sumber air. Seterusnya, di dalam atmosfera juga terdapat bahan cemar yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri seperti gas kenderaan serta asap-asap daripada kilang industri, dan seterusnya ianya turun sebagai air hujan. Tanah juga mempunyai residu akibat agrikultur disebabkan oleh penggunaan racun dan baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Jadi saya akan menerangkan tentang isu berkaitan dengan tajuk kami iaitu pencemaran sungai di Sungai Juru. Pada awal tahun 1970-an, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mula menjalankan program perindustrian dan mengalokasikan sebidang tanah luas di sepanjang sisi Sungai Juru di Provinsi Wellesley melalui Penang Development Corporation iaitu PDC. Setelah bertahun-tahun berkembang, ianya menjadi koridor perindustrian terbesar di wilayah utara. Dengan pelbagai pekerjaan dan urbanisasi perumahan, ia kemudian menjadi pusat utama tempat kerja. Seterusnya, pertumbuhan penduduk seiring dengan pesat perindustrian telah menyumbang kepada kelemahan pencemaran Sungai Juru. Pertumbuhan perumahan yang pesat di hulu Sungai Juru pula yang dulunya merupakan kawasan rawan banjir tetapi kini menjadi kawasan perumahan kediaman Bukit Manda Tajam yang terdiri dari beberapa taman perumahan. Hal ini menyebabkan tahap pencemaran sungai terjadi pada kadar yang jauh lebih cepat daripada langkah-langkah yang diambil untuk mencegahnya. Sungai Juru mengalir melalui kebanyakan kawasan bandar dan banyak tercemar oleh buangan domestik dan buangan ladang babi. Akibatnya, produk organik yang sangat mencemarkan diangkut di sungai dan sisa ini sering dicemari dengan logam berat. Contohnya, kepekatan tembaga, plumbum, zinc dan ferrum yang lengkap. Dan bukan residu dalam sampel sedimen dikumpulkan di sepanjang sungai untuk menilai tahap pencemaran logam berat di sungai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sebab-sebab utama Sungai Juru tercemar adalah disebabkan kumbahan domestik dan sampah serap dari kawasan perumahan bandar dan pendapatan di sepanjang sungai. Kedua, adalah disebabkan kumbahan dan influen industri. Sisa kumbahan dan industri disalurkan ke parit-parit irigasi yang akhirnya mengalir terus ke laut melalui dua kunci air iaitu proses pasang surut. Fenomena backwash dan berlakunya accumulation bahan kimia di kunci air semasa berlakunya proses pasang surut. Akhir sekali, faktor Sungai Juru tercemar adalah disebabkan oleh sisa tindakan gizi. Air buangan najis dilepaskan ke alur air sungai menyebabkan keperluan oksigen biokimia adalah 150.1 ppm dengan nilai maksimum 234 ppm. Akibat pencemaran air di Sungai Juru adalah kuartir sisa industri disalurkan ke rumah pam yang berfungsi melepaskan sisa buangan terus ke laut ketika air pasang. Seterusnya, ianya berbau sehingga memudaratkan penduduk serta tenaga ikan dan kerang pada nelayan mati. Air sekali, Sungai Juru dikategorikan sebagai kelas 4 iaitu Sungai Juru diserahkan kotor dan tidak boleh digunakan langsung. Terdapat 6 cara menangani pencemaran air. Yang pertama ialah rawatan air sisa. Rawatan air sisa terdiri daripada membuang bahan pencemar dari air melalui proses fizikal, kimia atau biologi. Semakin cepat proses ini, semakin bersih air.
Cara yang kedua ialah pertanian hijau. Di peringkat global, pertanian merangkumi 70% sumber air. Jadi sangat penting untuk mempunyai tanaman yang mesra iklim, pengairan yang cekap yang mengurangkan keperluan air dan pengeluaran makanan yang cekap tenaga. Pertanian hijau juga penting untuk menghadkan bahan kimia yang masuk ke dalam air. Cara ketiga ialah pengurusan air ribut. Pengurusan air ribut adalah usaha untuk mengurangkan limpang air hujan atau saji cair ke jalan-jalan, rumput dan tempat lain dan peningkatan kualiti air. Menurut Badan Perlindungan Alam Sekitar AS ataupun EPA, penting untuk mengelakkan pencemaran daripada mencemarkan air dan membantu menggunakan air dengan lebih berkesan. Cara keempat ialah pencegahan pencemaran udara. Pencemaran udara mempunyai kesan langsung terhadap pencemaran air kerana 25% pelepasan CO2 yang disebabkan oleh manusia diserap oleh lautan. Pencemaran ini menyebabkan pengasidan lautan kita semakin cepat dan mengancam kehidupan laut. Mencegah pencemaran udara adalah kaedah terbaik untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Cara kelima ialah pengurangan sisa plastik. 80% plastik di lautan kita berasal dari sumber tanah. Untuk mengurangkan jumlah plastik yang memasuki lautan kita, kita harus mengurangkan penggunaan plastik kita secara global dan untuk meningkatkan pengurusan sampah plastik. Dan cara yang terakhir ialah penjimatan air. Tanpa penjimatan air, kita tidak akan pergi jauh. Hal ini penting dalam memastikan dunia mempunyai akses yang lebih baik ke air bersih. Ini bermaksud menyadari bahawa air adalah sumber yang langka, merawatnya dengan sewajarnya dan menguruskan dengan penuh tanggungjawab. Kesimpulannya, ketelitian dengan lebih mendalam hendaklah dilakukan terhadap punca-punca yang menyebabkan pencemaran sungai ini berlaku agar langkah-langkah untuk menangani pencemaran sungai ini dapat dijalankan dengan lebih efektif. Langkah yang lebih proaktif seharusnya diambil oleh kerajaan dengan mengadakan lebih banyak kempen kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sungai agar pencemaran sungai tidak berlaku lagi. Malah, pihak berwajib juga seharusnya mengadakan pemantauan yang lebih kerap di setiap sungai yang terdapat di dalam negara kita kerana pepatah Melayu ada mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengubati.